Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memahami erti kata hak asasi manusia yang perlu untuk diterima oleh semua lapisan masyarakat di negara kita. Kami di Meja Perwakilan Kerajaan mencadangkan satu usul perdebatan, iaitu ratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 boleh menangani isu pelarian di Malaysia. Hadirin Dewan Yang Mulia, hadir selaku Perdana Menteri pada hari ini akan saya lunaskan dua metamorfosis utama. Pertama, untuk membentangkan lautan konsep kepada anda semua. Dan yang kedua, untuk sama-sama kita lihat hujah sulung, hujah permata di Meja Perwakilan Kerajaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda isu yang berlaku pada hari ini bermula apabila kata seorang jurucakap Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR Malaysia, iaitu Yanti Ismail telah pun berkata, Malaysia dibimbangi menjadi tempat lambakan pelarian apabila data telah pun mencatatkan sebanyak 182,000 pelarian yang kebanyakannya terdiri daripada etnik Rohingya, Pakistan, Yaman, Somalia, Afghanistan, Sri Lanka dan lain-lain telah pun berlaku di Malaysia, tuan-tuan dan puan sekalian. Hal ini juga membimbangkan kerana terdapatnya beberapa isu. Yang pertama, apabila mereka ini masuk secara haram. Yang kedua, telah pun mencabar kedaulatan negara apabila mereka mendatangkan ketidakselesaan kepada masyarakat tempatan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh sebab itu, untuk memberikan keadilan kepada mereka ini dan juga keadilan kepada masyarakat di negara kita, usul pada hari ini wajar untuk kita perdebatkan sama ada dan kita meratifikasikan Konvensyen Pelarian ini, kita boleh menangani isu ini ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka, terus dengan pendefinisian frasa pertama, iaitu ratifikasi Konvensyen Pelarian 1951. Secara literalnya, kita tahu ratifikasi ini membawa maksud satu bentuk pengesahan sebuah perjanjian. Manakala Konvensyen Pelarian 1951 pula ialah dokumen perjalanan pelarian yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan sendiri supaya individu pelarian tersebut dibenarkan untuk melakukan sebarang perjalanan di luar negeri maupun di dalam negeri tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan keadaan kredibiliti Konvensyen Pelarian 1951 yang dikeluarkan oleh PBB ini, pertama, ianya mampu memberi hak asasi kepada pelarian, hak asasi negara tersebut kepada pelarian yang memasuki negara tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian. Kedua, mewujudkan satu sistem kawalan status yang akan memudahkan sistem negara tersebut, warga Dewan Yang Mulia. Tetapi, status di negara Malaysia pada hari ini mencatatkan bahawa Malaysia tidak pernah menandatangani konvensyen ini, warga Dewan. Walau bagaimanapun, Malaysia tetap menerima pelarian di bawah arahan Suruhanjaya Tinggi bagi Pelarian PBB, iaitu UNHCR, warga Dewan. Sama juga seperti negara-negara yang lain, walaupun negara-negara tersebut tidak tertakluk di bawah Konvensyen Pelarian 1951, mereka masih lagi boleh untuk menerima pelarian-pelarian ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selesai frasa pertama, lihat frasa kedua. Apabila isu pelarian di Malaysia berlaku, di mana pelarian ini kita tahu merupakan pergerakan kumpulan besar masyarakat yang dipaksa untuk merentasi sepadan antarabangsa dan tidak boleh kembali ke negara asal sendiri. Dan keadaan isu yang berlaku di Malaysia adalah apabila kemasukan pendatang asing tanpa izin ini telah pun memberi kesan sosial, budaya dan juga menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan menurut pengerusi Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia, Datuk Seri Halim Ishak berkata, isu pendatang asing tanpa izin ini perlu dicari jalan penyelesaian agar tidak melirit sehingga boleh merencatkan kemampuan kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan awam untuk rakyat tempatan kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mengapa saya katakan pendatang asing tanpa izin? Kerana keadaan pelarian di Malaysia pada hari ini, di Malaysia kita tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 yang menyebabkan mereka ini dikenali sebagai pendatang asing tanpa izin sekiranya mereka tidak mempunyai visa kerana mereka masuk secara haram di negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang perlu difahami oleh sisi Dewan. Terus dengan frasa titik tolak perdebatan kita pada hari ini, iaitu boleh menangani. Di mana boleh menangani ini membawa maksud kita boleh untuk mengusahakan ataupun mengerjakan. Dan keadaan di Meja Perwakilan Kerajaan, kami bawakan dua perkara mudah.
Pertama, keadaan kebolehan pelarian ini menerima hak asasi manusia seperti rakyat biasa. Kedua, kapasiti negara untuk menyediakan dan menyara keperluan asas bagi pelarian ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka, terus dengan satu premis rasional, iaitu kerelevanan Konvensyen Pelarian 1991 ini terus dilaksanakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan keadaan memorandum persefahaman dalam Dewan Perdebatan pada hari ini adalah kita perlu bersetuju bagaimana kita memang ada masalah ataupun isu pelarian yang berlaku di Malaysia, sehingga kita menjejaskan keadaan rakyat masyarakat tempatan kita sendiri, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kita perlu untuk mencari satu solusi agar masalah ini dapat diselesaikan. Dan kami di meja perwakilan kerajaan katakan, dengan kita meratifikasikan konvensi ini, maka masalah-masalah ini boleh selesai dan keadilan boleh diberikan kepada pelarian-pelarian ini, mahupun keadilan kepada rakyat kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terus dengan hujah pertama, di bawah kata kunci, ratifikasi terjalin, masa hadapan terjamin. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hujah ini akan saya lunaskan dua janji. Pertama adalah apabila keadaan status semasa di negara Malaysia, kerana kita belum lagi menandatangani Konvensyen Pelarian 1955. Yang kedua, dengan adanya solusi mekanisme yang kami cadangkan ini, masalah ini boleh untuk kita selesaikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka, terus dengan keadaan isu semasa, di mana Malaysia sekarang ini, seperti yang kita tahu, tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951. Apakah kesannya, tuan-tuan dan puan-puan? Keadaan ini menyebabkan pelarian yang datang di Malaysia yang tidak mempunyai visa dikenali sebagai parti, iaitu pendatang asing tanpa izin. Dan apakah kesan daripada menjadi seorang pendatang asing tanpa izin ini? Pertama, mereka dinafikan hak asasi manusia secara ramai. Bermakna, tidak kira dari segi hak individu maupun hak masyarakat mereka. Mereka tidak boleh untuk mendapatkan pekerjaan, tidak boleh untuk mendapatkan pendidikan seperti mana rakyat-rakyat biasa kita menerima, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan perkara ini juga menyebabkan kesengsaraan kepada negara kita sendiri, kerana kita tidak mempunyai sistem untuk kita mengawal hak asasi dan juga status mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana berdasarkan Akta Imigresen sendiri, mereka ini boleh dianggap sebagai berisiko tinggi dan perlu untuk ditangkap. Namun, kata bekas Menteri Luar Tan Sri Syed Ahmad Albar berkata, dengan kita meratifikasikan konvensi ini, undang-undang serta mekanisme boleh untuk kita wujudkan, dan kita juga dapat untuk menangani dan membantu pelarian-pelarian ini dari segi aspek yang pelbagai, tidak kira hak individu maupun hak masyarakat, seperti masalah kesihatan, memberikan pendidikan, mewujudkan pekerjaan kepada mereka, dan juga latihan vokasional, tuan-tuan dan puan sekalian, yang pada akhirnya memberikan keadilan kepada mereka supaya mereka boleh untuk meneruskan kehidupan di negara kita, dan juga keadilan kepada rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Maka, rangkuman konsep serta hujah ini telah pun saya ceritakan kepada anda bagaimana pentingnya untuk kita meratifikasikan konvensi ini supaya isu pelarian dapat diselesaikan. Mohon untuk usul terus diterima Dewan. Assalamualaikum.